Dah. Ha, Alhamdulillah. Sepatutnya you kena you kena dekat function bawah tu, you kena tu. I tak punya jadi Yes, saya dah tekan banyak kali. Tak apalah. Technical problem. line kot, line. Betul, Tapi betul, betul. So, kita dah okay. lega. Kalau tidak nanti I kena bagi kena bagi top kena dengan I Citra dan Itulah Moran. pasal. So, kita ada financial planner kita pada hari ini again. Kita ada Puan Nurin Hamid. Kita punya technical ni macam-macam. IG hari ni. Kita apa tu? Sorry. Kita newbie Ah. dalam bidang-bidang Ya IG betul. live Sama. ni. So Okay. untuk yang baru, baru join kita ataupun tak pernah, yang belum lagi tengok kita punya IG sharing pada minggu lepas. So ini kita kenalkan dululah kita punya financial planner ni, Puan Nurin Hamid. Dia adalah seorang financial consultant dan juga financial speaker. Dah berkhidmat dalam bidang financial ni dah more than 10 years. I think more than 10 years kan. So 20. I dah tua. 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun dah. 20 tahun. 20 tahun dah tapi muka masih nampak muda lagi. Ini filter sebab malas makeup. Okay, so Puan Tak apa. Nurin, kita rasa tadi kita ada technical issue kan, so ramai yang tunggu kan untuk hot topic ni Puan Okay, Nurin kan. hot topic itulah. Yeah, Okay very lah. hot topic. I yang tak terlibat dengan Citra pun to me hot topic jugalah sebenarnya. Ya, Pasal nak tahu kita kan. boleh advise orang lain lah macam tu. Yeah. Boleh bawa orang lain pasal I pun tak boleh nak advise orang simply without knowing anything kan. So kita terus kepada topik kita lah Puan Nurin ya. So okay. Macam yang kalau macam I lah, basically yang I tahu Citra ni kita baru boleh mohon untuk keluarkan pada 12 Julai lepas. Untuk Mora ni pada Jun, tak silap I, Jun bulan lepas kan. Tapi actually sebenarnya apa ni Citra, apa ni Mora, boleh tak Puan Nurin explain sedikit dalam bahasa mudah lah, layman bahasa. Language lah, so that I yang bukan financial ni ataupun my friends ke ataupun your friends, mana-mana yang join kita boleh tahu berkenaan dengan Citra dan juga Moratorium, please. Okay, Assalamualaikum semua Sorry kita orang punya technical. Biasalah IT gadget ni you all yang newbie lagi terror. Okay, I cerita pasal Citra dulu. Ini adalah pengeluaran KWSP yang ketiga tau. Yang ketiga kali sejak pandemik COVID-19. First dia keluarkan I Lestari. Dia boleh keluar akaun kedua. Lepas tu I Sina. Alamak. Kenapa ended Tak ada? Okay. Boleh tak online okay tak? Online sini sebab dia tulis sini ended pula. Okay, so kalau putus beritahu lepas tu dia I Sina dia boleh keluarkan akaun satu dan sekarang I Citra. Dia macam bunga cinta Lestari. Dia complete je, cuma bunga je tak ada. Lepas ni I bunga lah. So dia, tapi I Citra ni dia tak kisah akaun mana, akaun satu ataupun akaun dua, tapi dia kena make sure amount dalam akaun tu mesti ada kesekurang-kurangnya pengeluaran tu sekurang-kurangnya RM150. Maksudnya dia tidak boleh lebih, tidak boleh kurang daripada RM100 balance dalam akaun KWSP tu. Seingat kalau salah tu you kena check balik dekat KWSP punya website. Okay. First thing yang you kena tahu kalau ini cerita pasal I Citra lah. Okay, moratorium pula adalah penangguhan pembayaran loan yang diberi kepada rakyat Malaysia ataupun sesiapa yang layak, penangguhan pembayaran apa-apa loan lah dekat bank dalam masa 3 hingga 6 bulan. Itu je. Untuk intro dia lah. Dan soalan ni apa? Okay. Kita dah clear. Okay, apa itu Citra dan juga moratorium. Nama dia Mora, first time I dengar sebenarnya nama dia moratorium. Oh, kita orang dah lama dah dengar. Tapi benda lain lah, untuk benda lain lah. Okay, kita dah tahu apa itu Citra dan moratorium. Okay, macam dulu yang faham moratorium ni yang PKP 1.0 tu dia macam automatic kan. Macam I pun dapat sekali. Cuma yang second time ni dia macam kalau kita nak mohon kita boleh mohon. Kalau kita tak nak mohon kita diam je lah. Sama juga macam dengan Citra ni kan, kalau kita nak mohon kita baru mohon. Tapi sebenarnya apa yang patut kita consider, macam contoh macam I lah kan.
I nak, I terfikir-fikir sama moratorium ni kan, apa yang patut I consider dulu sebelum I decide nak mohon kepada Mora ataupun iCitra ni, dua-dua lah. Okay, kalau moratorium ni, kalau saya akan consider beberapa faktor tau. Bergantung pada masing-masing individu. You kena tahu, first kali you kena tahu you ada gaji ke tak? Gaji you ada gaji ke tidak? Sekarang, maksudnya income you terkesan atau tidak berkenaan pasal pandemik ni semua, berkurangan atau tak, ataupun kalau berkurangan masih lagi sustain untuk bayar, masih lagi mampu untuk bayar loan atau tidak. Tu nombor dua. Okay. Kalau you rasa, bagi saya you kena fikir benda ni dulu, dan kalau terkesan masih lagi boleh, katalah kita ada rumah, kita ada kereta. Mana satu yang you rasa nak kena moratoriumkan, dimoratoriumkan dulu, ataupun you nak dua-dua. Tapi kalau you ada gaji tapi you rasa terkesan, you mungkin akan consider salah satu. Tapi you rasa dua-dua you nak apply pun mungkin juga, sebab you really affected sebab kadang-kadang siapa yang business ni dia affected banyaklah, sebab dia tak ada income yang mungkin nature business dia tu yang menyebabkan sustain, dia tak boleh sustain berapa lama. Mungkin dia akan consider segala loan yang dia ada. Maksud Nurin tadi yang dua-dua tu iCitra dengan moratorium lah ya? Tak, ni moratorium, ni cerita moratorium saja. Moratorium je. Okay, you kena fokus satu-satu lah, sebab dia lain sangat. Fungsi dia lain dan dia punya tu lain. So kalau you nak ambil dua-dua, you fikir you punya, kalau gaji terkesan atau berkurangan, atau business you terus zero, you boleh consider untuk moratorium. Tapi kalau you ada 3, 4, 5 loan, you consider mana satu yang you nak buat. Kalau yang maksud dua-dua tu, loan tu mana yang kita nak morakan tu lah ya? Contohnya mana satu? Macam katalah kita ada 3 loan, ada credit card kan, kita ada credit card, dia ada rumah, ada kereta, ada 2-3 biji rumah kan. So mana satu you nak, ataupun you nak moratoriumkan semua. Tapi kena tahu, are you really affected? Semua orang affected. Tapi adakah income you tu memang tak boleh sustain untuk bayar untuk selama, untuk hidup lah kan, macam tu. Kalau tidak, kalau tak terkesan, better you ambil mana lagi penting, ataupun tak payah ambil langsung. Okay, contohnya you ada 2 je loan, kereta, rumah. So you kata okay lah, saya nak moratoriumkan kereta, rumah I tak nak. Dia cakap itu. So dia buat macam, sebab dia dia ada gaji, dia terkesan dari segi mungkin berkurangan lah, dia punya gaji kena potong ke kan, ataupun dia rasa dia tak terkesan langsung, gaji tak potong, tak apa, dia pun boleh teruskan. Tapi dia rasa mungkin husband atau wife dia terkesan, so dia nak menolong, jadinya dia pun ambil salah satu moratorium tu. So you kena tahu, sebab kenapa tahu, saya tidak begitu advice sangat ambil moratorium semualah. Sebab dia interest jalan interest jalan. Yes, itu nak tanya tu. Interest jalan dan you punya loan akan drag mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi after that. Katalah you ambil loan tu 20 tahun. So mungkin akan drag 22, 23 tahun. Ui, bezanya lah daripada 6 bulan kita hold sampai ke setahun. Sebab Masya interest. Allah. Okay, tapi penalty interest tak adalah. Dia tak ada penalty interest. Maksudnya barang-barang yang barat. Cuma contoh kita ambil loan rumah 1,000. Kita bayar 1,000. Dalam 1,000 tu 300 atau 400 mungkin interest. 700 adalah 600 adalah principal. So principal you yang you tak bayar, tapi interest tu tetap dia charge. Maksudnya yang 400 6 bulan tu ada. So you kena tahu benda tu akan tertunggak 6 bulan ke depan. Cumanya masa orang pertama dia tak ada faedah. Sama. What? Sama. Ada. So you punya tu dah tertunggak. So kena tahu kalau 6 bulan yang dulu, sekarang pun 6 bulan dah setahun tau. Orang yang first tu jadi apa? Tapi itu satu. You kena tahu interest dia jalan. Dia cuma tak ada penalty interest. Tapi katalah ni cerita pasal rumah. Sebab rumah punya interest dengan kereta punya interest lain.
Rumah dia dia charge based on outstanding balance. Maksudnya kalau you bayar cepat, maksudnya principal tu dia akan jadi, dia charge on the basic principal tu lah. Ini sama je. You conventional ke bank Islamic bank ke, sebab dalam Islamic punya financing kita panggil benda tu profit rate untuk bank. Cuma dia tidak, penalty kita tak ada lah. Tu satu. Lepas tu you kena tahu benda tu akan mana satu you nak. Kalau kereta lain pula. Kalau kereta you beli satu kereta harga dia 70,000, bila you minta hutang loan bank kan, dia akan terus charge katalah 70,000 harga kereta untuk 9 tahun dengan interest 3%. Dia akan charge terus. Overall kan? Dia terus charge interest. So dekat situ dah berlaku kita dah memang terikat dengan interest. Kita dah terikat dengan profit rate. Contoh macam baki dia ada lagi 10,000 tapi dia still kira untuk 70,000 tu kan? Macam mana? Dia bekal lah maksudnya. Dia senang kira macam 70 kali dengan 3% kali dengan berapa tahun, macam tu. Dia very direct. Dia dah lock you punya interest awal-awal. So kalau moratorium you nak ambil, you kena pergi, maksudnya kena discuss dengan bank akan restructure balik. Dia akan restructure balik pembayaran selepas itu. Dia bergantung pada bank lah. Tapi kalau rumah, macam tu lah, you akan tetap kena bayar selepas tu. Tak adalah kena naik ke turun. Tapi ada juga orang yang dia plan, lepas dia ambil moratorium, dia nak discuss dengan bank untuk restructure balik loan dia, sebab kemungkinan bank ada offer untuk loan baru interest yang rendah. You faham tak? So bila interest yang rendah, you buat refinance balik lah rumah. Ada juga orang yang buat macam tu. Okay. So you kena ambil kesempatan. You kena ambil peluang, kesempatan. You kena ambil peluang mana yang terbaik. Itu yang orang tak tahu. Kan? Jadinya dan different bank, different bank different. Dia ada different offer, tapi kebanyakannya lebih kurang sama. Dia ada moratorium yang kena bayar penuh. Maksudnya the full installment katalah 1,000. Lepas tu you kena bayar, lepas 6 bulan you dah ambil moratorium, lepas you kena bayar, you bayar 1,000. Ada juga yang dia nak bayar 50% je. Kan betul? Sepanjang moratorium dia nak bayar 50% pun boleh. Ada bank buat macam tu. So terpulang, you kena discuss balik dengan bank you. Tapi kena ingat, benda ni akan effect you punya tenor, you punya terms loan satu, dan MRTA, siapa yang ambil MRTA untuk rumah. So MRTA tu cover 20 tahun, dia dah tak cover lagi lepas tu. Means I ambil TPSA. So you kena tahu, maksudnya kalau government loan, I tak nak kacau lah. Government loan, I tak tahu MRTA ada proses sendiri. Yang ni lah, yang bank lah, yang loan bank lah. Ni yang MRTA, you kena tahu kalau you ambil, sebab kebanyakan orang, dia ada yang ambil tak penuh. Katalah dia ambil term 30 tahun, dia ambil MRTA dia 25 tahun je. So the balance of that, are you sure that you can actually finish up till 20 years kan? Then itu terpulang pada masing-masing lah. Dia kena, itu maksudnya dia dah kena tengok balik the whole structure of dia punya loan. So moratorium ni tak semudah yang disangkakan. Dia adalah burden kita pada masa akan datang, tapi dia meringankan beban sekarang lah. Beban sekarang. Yes. Dan dia kena extra hard lah. Mungkin dia kena kerja lebih ke, cari duit lebih ke untuk cover balik after 6 years tu macam mana, 6 years pula, 6 months tu macam mana dia nak bayar, stablekan lagi. Puan Nurin, kita ada dua soalan. Boleh ke kalau kita jawab? Kalau kita boleh terus. Ada soalan berkenaan dengan Mora ni lah. Between rumah dan kereta, which one yang lebih penting kalau kita nak apply Mora? Lebih penting nak apply Mora tu maksudnya yang kalau lebih kita penting nak apply, kita nak Mora kepada rumah ke untuk kereta? Kereta. Kita Mora lepas tu you cuba discuss dengan bank balik structure macam mana. Tapi bergantung juga you ambil loan apa dan loan di mana. Maksudnya bank mana, sebab ada bank dia akan tak ada faedah. Bukan tak ada faedah. Tak ada gangguan sikit anak. Okey, dia ada macam mana nak cakap Dia
dia boleh discuss. Maksudnya sebab tu I cakap kalau kita ambil, katalah I ambil, okay sekarang ni, katalah sekarang I ada rumah, ada kereta kan. Mana I nak ambil interest dia? Sebab bagi I, interest I yang tinggi adalah kereta. So, I I ambil katalah I ambil moratorium sebab dia punya interest tu dah kira lock kan. Ambil, katalah itu pendapat I lah. Mungkin pendapat orang dia akan ambil rumah. I kata, okay, moratorium I ni kereta. I tak nak bayar 6 bulan tapi lepas ni I nak restructure balik dengan I tengok keadaan ekonomi I lepas 6 month I nak restructure balik, nak cakap dengan bank, bank I nak bayar macam gini. Sebab mungkin you punya interest sekarang berapa? Sebab kita sekarang pun dah boleh apa panggil nama dia survey. Mana bank yang boleh offer good price lah. Tapi rasanya lepas moratorium you still have to be with the bank also, tapi you bagi tahu dengan bank lah macam mana you nak structure. Tapi tips yang I beritahu, you jangan tak bayar. Itu je. Jangan tinggalkan macam gitu. Assume moratorium tu automatic. Tidak berlaku macam tu. Sebab you kena jaga you punya credit score juga. You jangan buat benda yang boleh buatkan kita tak elok dah dari credit score kita dekat bank. Tak cantik. Sebab nanti kita tak boleh pergi overseas silap-silap. Kan? Yelah, yang siapa Sita, si Chris tu kan? Sita, si Chris semua keluar, bankruptcy semua keluar. So jaga benda tu. You discuss baik. Sebab apa? Saya rasa semua bank are willing to hear sebab diwajibkan untuk diorang suruh attend this moratorium case. Ni apa so, jadi macam pergi dapatkan konsult daripada pihak bank lah. Tapi kan siapa yang tidak terkesan gaji dia, suami isteri tidak terkesan, saya memang advise jangan ambil. Sebab you just follow through. Tapi kalau you plan nak restructure loan macam contohnya ada bank bagi interest rendah lah, you nak refinance, then it's a different thing. Itu dah game lain lah. Yelah. Itu boleh you ambil kesempatan tu. Peluang yang ada. So jangan kalau ada orang kata nak ambil moratorium sebab that chunk of money dia nak invest. Contoh ada orang buat macam tu. Nak beli emas sebab emas sekarang tengah turun harga. Saya rasa it's not a good wise choice lah. Itu tak. Itu bukan wise choice sebab you kena tahu interest tu tetap jalan. Bagi I sikit pun profit rate yang kena bayar without having tolak principal is macam rugi. Macam tu. Satu lagi kena Nurin. Okey, satu lagi Puan Nurin, apa beza Mora yang sekarang dengan yang sebelum ni? Maksudnya yang Mora sama je yang dulu automatic. Dulu automatic. Tiba-tiba tak tolak kan. Dulu tiba-tiba tak tolak. Macam gitu kan. Kenapa tak tolak ni bank tu? Dulu macam kita tak mohon pun tiba-tiba tak payah. Dia automatic. Tahun ni dia kena yang kali ni kena apply tapi tak hassle lah. Lepas you apply je dia automatic approve. Tapi bagi saya jangan kita dah apply automatic approve tapi lepas 6 months tu you talk back to the bank. Dia beritahu macam mana nak structure. Ada seorang tu baru nak tanya pasal reinvest from Mora. Jangan Manok. Tak di-advise. Kecuali you confirm you invest tu you boleh dapat. Kalau boleh dapat investment tu, you know dia punya return tu yang wow. Dalam 1 bulan you boleh dapat dalam more than you punya interest, then different thing. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang boleh menjanjikan interest macam gitu, I rasa it's not a good wise thing to do. Itu sebenarnya Pak Mantelo punya kot. Nothing guarantee kan? Nothing guarantee. Mana bukanlah so elok jangan reinvest. Kita punya financial planner nasihatkan. Okay, yang accrued interest kita tak ada accrued interest, Dek. Siapa ni? Amni. Tak ada accrued interest. Nikmat dia tak ada. Accrued interest tu maksudnya macam you macam mana Okay. Interest katalah yang tadi kita back tu yang installment kita tadi katalah 400 interest rumah tu kan, daripada 1000 installment 400 adalah interest. So bulan 1 ni bulan 6 ni interest dia 400. Bulan depan ni interest dia 400. Dia tak accrued. Dia macam gitu je. 400 jadi 800, lepas tu dia tak accrued. Accrued tu dia bagi interest on interest. Faham tak? Macam dia charge interest on interest. Itu accrued. Faham tak? Itu lagi jahat tapi kebanyakannya bank tak buat lah. Kalau Islamic bank biasanya dia tak buat. Benda tu dia dah macam gitu.
Tapi you Mungkin again you kena talk to, sebab I tak tahu kan masing-masing ada buat berbagai jenis loan dan berbagai jenis plan dengan bank. Lepas tu dan kalau Islamic Bank dan you tengok macam mana yang you ambil. Macam gitu. means kita Dia kena tak ada mana check accrued. balik Yes. kita punya ni kan, kita kena check balik kita punya kita punya financial tu lah kan. Betul, Kita punya kewangan kita tu. Hmm. Macam tu. Okay, tadi tu Samora. Dah habis ke Samora? Okay, I Citra dah pasal Mora tu I Citra ni. Okay, I Citra ni saya bagi, okay, yang to consider ni dia ada beberapa pendapat. Satu, ilmu kita tentang investment macam mana, adalah kita tu satu, ilmu kena ada. Kita katalah kita nak ambil murah, kita nak buat apa? Itu first thing yang you kena tanya balik diri you tau. You nak beli sport rim? You nak pergi sport rim tayar sport rim? You nak beli itu tak boleh, itu tak boleh. You nak beli ialah things yang tak ada added value, itu I rasa I memang strongly tak advise. Okay, nombor dua you kena fikir, first kali you tanya, aku nak buat apa duit ni? Contoh. Nombor dua you kena tanya balik, okay, adakah, you jawab sendirilah kan, I kena rasa-rasanya kita nak simpan lah. Okay, you nak simpan. You nak simpan kat mana? Soalan nombor dua ni, you nak simpan kat mana? Kalau you rasa you nak gunakan untuk belanja sebab memang you tengah panggil apa you tengah tight lah very tight, apa panggil perbelanjaan, yelah nak makan susah ke apa benda, then you keluarkan. Itu kita tak boleh buat apa, memang you kena, because basic needs tu memang perlu. Duit tu boleh cari, tapi basic needs tu memang orang kata memang untuk meneruskan kehidupan lah. Nombor satu nombor itu kena fikir. Kalau you rasa memang you for your basic needs, then you keluarkan. Tapi kalau you rasa I nak simpan, tapi I nak pergi main, katalah dia nak main saham, main tahap saham, nak invest kat mana. Okay, bila you nak masuk part you nak invest ni lah yang kena hati-hati. Sebab you kena ada ilmu pasal investment. Sebab you dengar, tak ada, orang tu dia invest dekat e-gold contoh, e-gold. Dia dapat satu bulan dalam 4-5 digit apa yang untung. Aku pelik juga dengar macam tu kan. Dia tak fikir orang tu punya usaha tu buat 3 tahun, 4 tahun kot nak dapat tak ada e-gold ni ada macam-macam. Tanta kita pun tak tahu mana punya fakta. Apa ni kan company. So dia cakap okay, dia nak main, contoh dia nak main forex, contoh dia nak main, yes you nak main tu semua, tapi ilmu you kat mana? Adakah you ada cukup ilmu satu, ataupun you nak main saham you New York Stock Exchange. Okay, satu you kena tahu, you kena ada ilmu. You belajar dengan siapa, ataupun you ikut kawan, kenalah fikir kan, betul tak? Tak boleh main tak apa pun habiskan. So benda tu you kena ada ilmu. Kalau langsung you kata tak tahu nak bersimpan mana lah, itu semua macam, tapi kebanyakan dia kata memang high return. Kalau you rasa macam tak sure untuk investment ni, tak cukup ilmu, you nak keluarkan, you letak dekat, selamatnya you letak kat tabung haji, you letak kat ASB. Kan lebih kurang dia orang punya dividen, betul? Duduk siam situ, diam-diam kat situ, jadikan benda tu macam emergency fund you. So you jangan sentuh. Tapi bila kita dah boleh cash out duit ni, sebenarnya kita akan juga pegang. Kita akan juga belanja. Betul tak? So kena hati-hatilah. Kita akan belanja. Betul. Kena discipline, you kena disciplinekan diri. Tadi tu soalan yang boleh. Nikmat lah. Kalau keluarkan Citra, invest to ASB or unit trust okey ke? Tadi tu Puan Nuri nak jawab boleh. kan? Sebab you kena tahu, ASB ni setiap bulan akan dapat dividen. Setiap bulan, astagfirullahaladzim. Setiap tahun akan dapat dividen. Dia macam KWSP. Tapi tabung haji pun sama. Tapi unit trust ni dia ada risiko. Tapi long term insya-Allah. Percayalah, I cakap, kalau banyak sangat unit trust dekat dalam Malaysia ni sebenarnya. So yang a very good one lah. You ambil yang 100% Islamic, then you don't have to worry so much. Patuh syariah. Sebab dia akan invest kat tempat yang legal, yang nyata tak ada unsur
riba, maisir dengan garar. Itulah Tadi yang macam tiga Pak benda Nuri tu. cakap tu, yang berkenaan macam contohnya kalau dia nak invest dalam e-gold ke ataupun dia nak masuk dalam, dia nak buat trading sendiri ke kan. Kalau dia dah macam maksudnya macam kalau contoh saya lah kan. Saya memang dah trader ni. Trader dah 5 konon. tahun. Trader 5 tahun dah memang sukses lah. Kita boleh lah kot kan, kita nak guna duit tu untuk kita invest pasal kita dah secure. Itu Kita sebabnya dah kira. dia Kita ada ilmu tengok dah. risiko dia lah. Dia kalau dia risk tolerance dia tinggi, dia jenis yang high risk punya orang, dia nak buat terpulang pada dia. Tapi kalau dari segi kita orang financial plan, kita orang tak advise masuk tu untuk main saham. Masuk tu untuk main forex, tak. Kita masuk tu untuk unit trust, ASB, tabung haji yang ataupun ada yang buat masuk fixed deposit. Tapi fixed deposit bank I tak advise sebab return dia rendah sangat. You masuk ASB lah terbaik. Antara ASB, tabung haji, unit trust is a long term. Memang good one. Macam tu. Benda tu kena consider lah. Tapi kalau yelah, yang penting kita keluarkan duit tu, kadang-kadang ada orang memang untuk keberlangsungan hidup dan you buat. Jangan sayang nak keluarkan duit sebab tapi tak apalah aku berlapar, tak boleh lah macam tu. Kan? Sebab ada basic needs kita kena dulukan. Duit tu boleh cari, betul lah. Purpose untuk yang macam iCitra, kerajaan allow untuk withdrawal iCitra ni kerana inilah untuk keberlangsungan hidup. Ya, sebenarnya untuk keberlangsungan hidup. Purpose dia pasal saya rasa kerajaan tak simply allow kita nak keluarkan akaun dua betul. ni suka-suka hati kan, pasal untuk kita punya pencen kan, untuk kita punya retirement ni duit kan. Ya, betul. Sebab yang penting bagi saya keluarkan duit iCitra ni adalah untuk satu, keberlangsungan hidup, nombor dua, emergency fund. Betul, emergency fund tu barulah kita letak dekat yang tempat yang safe lah. Macam, yelah yang macam kita dah tahulah, tabung haji ke, ASB ke, ada orang letak kat fixed deposit bank ke ataupun unit trust ke. Itu you ada peace of mind lah. Gold pun boleh invest. Jangan equal physical gold. Kita beli sendiri bar. Belilah, beli bar ke, ala nak beli jewelleries pun boleh. Tapi make sure gold. Jangan beli Pandora ke. Tak boleh jual kan. Tak boleh. So you kena hard gold. Gold, I pun recommend beli gold. Tapi again, you kena tahu it is a long term investment lah. Bukan kita jangan beli untuk beli luxury lah. Beli handbag LV tak adalah. Coach tak adalah. Janganlah kan. Itu yang masa yang baru-baru ni kan yang ayah dia pernah buat seorang ni lah. Yang dia pernah, dia cakap lah, tanya dia kat mak dia macam dia tak ada terkesan. Tapi dia macam seorang je yang cari duit. So dia keluarkan dia punya dia keluarkan dia punya iSinar tu. So yang bagus dia masukkan dekat tabung haji, macam pun cakap bagus Dia masukkan kat tabung haji, dekat ASB, dekat unit trust untuk anak-anak dia dan juga untuk family dia sendiri. Ada orang yang masa bulan 2 macam tu kan mostly tengah naik kan. So alhamdulillah lah dia dapat more lah dari amount yang dia keluarkan tu. Tu satu. Ada orang juga yang dia keluarkan ini ada yang buat keluarkan iCinas, iCitra ni. Dia buatkan sebab selama ni dia tidak pernah ada insurance untuk anak-anak dia. So dia buatkan protection education plan. Tapi dia buatlah jadinya lepas 6 bulan atau lepas iCitra tu dah habis limit katalah 5,000 habis. Tapi bukanlah digunakan semua. Dia invest lah. Tapi sebahagian daripada tu dia buatkan protection. Sebab dia buatkan medical card macam tu. Sebab benda ni adalah penting sebab dia pun dah tengok sakit kan. Sebab mungkin akan datang, kita tak tahu, wallahualam, akan datang COVID-19 ni adalah sejenis penyakit macam influenza yang biasa. Sebab dia dah ada vaksin, dah ada treatment. So dia akan boleh di-treat dekat hospital. Macam tu. Ada hari tu dia kata dia endemic. So macam dia pandemic. Dia pandemic. So dia adalah benda yang orang panggil apa nanti dia akan jadi macam ni lah, kita ambil suntik macam berapa tahun. Yalah macam dulu SARS. Macam SARS dulu kan. SARS, MERS, apa lagi. H1N1 kan. Macam tu lah.
So kena faham lah. Untuk yang sesiapa tanya soalan ni, hopefully jelas ya Puan Nurin explain berkenaan dengan moratorium dan juga iCitra tu. Tadi pun Puan Nurin dah explain kan, macam contohnya macam kita dah apply kan, dah apply untuk Mora, dah apply untuk apa tu, untuk iCitra tu pengeluaran. Tak semestinya kita lakukan tindakan yang kurang bijak lah. Tapi in a way macam mana kita plan nak gunakan benda tu yang paling utama lah. Contohnya macam contohnya saya lah Kak, alamak aku dah tersilap keluar mohon moratorium ni. Kita tak ada apa-apa terkesan pun. Tapi how kita plan nak gunakan moratorium tu lah yang paling penting, pasal kita dah mohon kan. Ya betul. Dah mohon. So macam mana kita nak plan tu yang utama sekarang lah untuk mereka-mereka yang dah buat permohonan untuk kedua-keduanya lah. Betul. Sebab boleh je kalau macam you buat rumah, moratorium rumah, kata lepas 6 bulan, selama ni you bayar 1,000, lepas you ambil moratorium 6 bulan, lepas 6 bulan you bayar, memang dia akan tolak 1,000 balik lah kan. Tapi you boleh have that initiative to add more. Maksudnya you nak bayar lebih dekat dalam loan rumah. Bila you bayar lebih, dia akan masuk kepada principal. So principal you dah kurang, betul tak? So interest akan jadi rendah. So loan akan jadi pendek semula. Dia ada orang tahu hari tu I dengar lepas moratorium tu ada yang dibayar lebih. Sebab dia kata dia tak nak, contohnya 6 bulan tu dia pun bayar double daripada apa yang dibayar sebelum ni. Sebab dia nak make sure terms tu tidak terkesan lamanya. So terpulang pada dia lah. Yang penting dapatkan konsult daripada you kena discuss dengan bank. Ya betul. Pihak bank, jangan simply macam oi apa yang duit ni kan, nak simply shopping ke kan, pasal yelah sekarang saya tengok banyak dekat, kalau kita tengok dekat Shopee ke mana-mana Shopee kan, ke Lazada kan. Mengancam. Duit depan mata, kita mesti akan belanja punya. Selagi duit depan mata kita, memang kita akan belanja. Tapi kena ada disiplin lah. Betul. You kena ada mental disiplin lah. Pasal sekarang pun apa tu? Macam tak adalah, tapi saya rasa sekarang pun orang dah lebih berhati-hati lah. Yang kita banyak spend mungkin kat makanan kan. Sebab kita pun minyak tak keluar sangat. Lepas tu yang perempuan ni tak payah nak beli makeup expired, tak payah nak beli tudung baru tudung baru kan? So kena kan? wisely lah. You kena wise. Duit yang you tak belanjakan untuk makeup tu, aku boleh simpan kan, contoh. Macam tu. Betul. Okay, ada apa lagi nak share ke, ataupun ada apa soalan daripada mereka-mereka yang join kita punya IG live pada hari ini? Ada soalan ke? Tapi kalau kita dah habis, kalau still nak tanya soalan, jangan segan-segan. PM ID lah boleh. Oh, makeup dah 2 years, dah 2 tahun tak payah beli. Itulah I punya dah buang sebab dah expired. Tapi yang penting skincare tu kena jaga untuk perempuan ni, dah bab skin. Tapi untuk perempuan skincare tu belilah kan, cuci muka. Memang kita pakai hari-hari. Facial kan. foam semua tu, makeup lah, lipstick semua tu. Habis dah duduk rumah nak melawak macam mana kan sangat. Tudung pun tak beli Cuma itulah, saya rasa macam kalau berkenaan dengan Citra dengan Mora ni, kita kena cakap dengan kita punya spouse lah kan. Plan discuss balik. Discuss balik. Pasal kadang-kadang yelah lelaki ni ada dia nak beli dia punya barang dia, kita nak beli barang dia, so discuss balik lah. Pasal kewangan ni saya rasa isu yang utama kot dalam mana-mana hubungan suami isteri. Sebab kan? you kena tahu kalau you keluarkan iCitra, katalah 20 tahun lagi you 55 tahun, you akan kehilangan, sebab 5,000 sekarang, you akan kehilangan about 13 hingga 16,000 daripada akaun KWSP. So kena wisely think lah. Banyak tu, bagi saya banyak. Kalau macam siapa yang lagi 5-6 tahun, dia mungkin tak terasa sangat sebab 6 tahun dia dalam, kalau sekarang 5,000, lagi 5-6 tahun dalam 6-7,000 je. Tapi siapa yang muda-muda ni, you kena fikirlah kan. Lagi lama lagi ni lah. Tapi again, you kena fikir kalau macam you rasa 5,000 tu you boleh beranakkan dia lagi besar, then different. Ataupun 5,000 tu you memang nak pakai, then tak boleh buat apalah. Betul tak? Kita tak boleh paksa orang untuk jangan keluarkan. Tak boleh. You kena, dia kena tanya diri dia sendiri. Betul.
Lain orang lain macam saya maybe okay, boleh perlukan sikit, tapi macam kalau Puan Nuri maybe tak perlu ke, lain orang lain kan situasi Yelah. yang kita hadapi sekarang kan. Ya, tak Okay, perlu Puan dengan Nuri, perlu tu subjektif lah. subjektif, Itu je betul lah betul. pesan saya, cuba kalau nak invest dapatkan ilmu, kalau nak nak ambil moratorium kena berdiskus dengan family sendiri. Lepas tu kalau nak yelah kalau nak invest kena ada ilmu, kalau nak ambil yelah kalau nak ambil moratorium ke discuss elok-elok. Lepas tu tapi kalau terdesak better keluarkan dan better ambil moratorium. You have no choice lah. Itu And then kita keberlangsungan work hidup. untuk dapatkan duit balik, untuk ganti balik. Kita bayar balik. masih ada, Betul, insya-Allah betul. kita masih ada peluang untuk mendapatkan duit balik kan. Cari duit. Dia boleh cari. Duit boleh cari sebenarnya, tapi kehidupan ni mental stress, otak ni semua kena jaga jugalah kan. Okay, thank you Puan Nuri for Okay, sharing. thank you. Banyak sangat yang saya tahu, ya Allah. Kalau tak saya pun macam tahu-tahu, baca-baca je lah kan, tapi detail tu kita pun tak berapa jelas lah. So thank you again sharing, untuk sharing dengan kita, dan thank you semua. Kita pun dah 9.45. I pun sebenarnya tak dinner lagi, dah dinner dah. Tak dinner lagi kan. Itulah. Orang dah bunyi-bunyi je. So thank you again yang join thank you kita again dan pada selamat ini. Hari Raya Haji. Ya, selamat Hari Raya Haji. Kepada yang tak sempat join kita live pada hari ini, yang tengok kita punya IGTV ni, apa-apa soalan berkenaan dengan Citra dengan Mora ni boleh DM kepada Puan Nuri ataupun saya. Kita akan try to answer ataupun kita akan bawa pada sesi akan datang, kerana dua topik ni saya rasa banyak sangat persoalan kan. Saya rasa yang kita kadang-kadang nak tanya dalam live ni pun segan ke kan. Kadang-kadang kan pasal benda ni macam agak sensitif kan. Sensitif. Jangan lupa, so boleh tanya je, insyaAllah kita akan try bantu. Dan thank you Manok. Saya kawan Manok ni dia dekat Dubai dah lama dah, 8 tahun tak jumpa. Oh ya ke? Wah. So, thank you. Kaya lah tu. Tak payah ambil moratorium. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak, bye-bye. Assalamualaikum. Macam mana? Okay.